Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 1? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Pastikan sentiasa sihat, terus bersemangat meneruskan PDPR di rumah masing-masing. Jadi kita teruskan pembelajaran sains pada minggu ini, yang mana pada minggu ini kita sambung pembelajaran kita berkenaan dengan topik haiwan. Yang mana pada minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk berbeza tapi serupa. Apa maksud dia? Kejap lagi kita akan belajar sama-sama. Jika pada kamu ada buku teks, kamu boleh berujuk muka surat 48. Manakala tugasan sains pada minggu ini, kita kena rujuk buku aktiviti pada muka surat 31 sehingga 34. Baik murid-murid, seperti yang kita tahu, kita di dunia ini, di sekeliling kita bermacam-macam jenis haiwan yang ada. Pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan tubuh haiwan, bahagian tubuh haiwan. Dan kita belajar beberapa kepentingan yang ada pada tubuh haiwan kepada haiwan tersebut untuk meneruskan kehidupan. Contohnya macam cengkerang, untuk melindungi diri, tanduk untuk melindungi diri daripada musuh, kepak untuk terbang. Itu antara bahagian tubuh haiwan yang penting kepada haiwan tersebut yang telah kita belajar pada minggu ini. Tetapi pada minggu ini kita nak sambung berkenaan dengan topik berbeza tapi serupa. Ada tak kita nak tengok beberapa haiwan ni, dia adakah dia serupa, adakah dia berbeza? Kita akan tengok satu persatu. Cikgu harap semua dah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada minggu ini. Baik, mari kita lihat kumpulan haiwan yang pertama. Cikgu ada 3 kumpulan haiwan kat sini. Kalau kamu lihat gambar pertama tu, cikgu ada rusa, dan gambar kedua cikgu ada lembu. Tapi lembu ni ada kat luar negara lah, sebab lembu kat Malaysia tanduk dia tak macam tu. Dan yang ketiga kita ada macam rusa juga, tapi spesies yang lebih besar. Soalan cikgu, adakah haiwan ini sama? Tiga-tiga gambar ni sama tak haiwan dia? Tak sama, tidak sama haiwan ni, berbeza. Tetapi ada tak haiwan ini mempunyai bahagian tubuh badan yang serupa? Cuba kamu tengok, 3 binatang ni tak sama. Warna dia tak sama, nama dia pun tak sama. Dia punya kedudukan, warna dia berbeza, kulit dia pun berbeza. Tapi ada tak haiwan ini mempunyai bahagian tubuh badan yang serupa? Tiga-tiga ada. Ada tak? Ada. Apa tu? Iaitu tanduk. Itu yang kita nak belajar pada minggu ini. Haiwan ini berbeza. Nama dia berbeza, rupa dia berbeza, dia punya cara makan pun berbeza, tempat tinggal dia pun berbeza, tapi ada bahagian tubuh badan yang sama ada pada tiga-tiga haiwan ni. Apa? Kita ada tanduk. Itulah maksudnya berbeza tapi serupa. Jelas? Kita tengok kumpulan haiwan seterusnya. Kamu tengok kumpulan haiwan yang seterusnya. Yang pertama kita ada apa warna biru ni? Kita ada rama-rama. Tengah-tengah tu kita ada belalang. Dan seterusnya kita ada pepatung. Ini adalah haiwan yang dalam kumpulan yang kedua. Cuba kamu tengok soalan cikgu. Adakah haiwan ini sama? Tiga-tiga gambar ni sama tak? Tak sama kan? Haiwan ini tidak sama. Dia berbeza. Satu rama-rama, satu belalang, satu pepatung. Tetapi, adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh badan yang serupa? Ada tak? Ada 2 bahagian tubuh badan yang serupa pada ketiga-tiga kumpulan haiwan. Cuba kamu lihat. Cuba kamu tengok apa? Yang pertama sekali ialah apa? Kepak dan sesungut. Kat mana sesungut? Kepak ni. Ni kepak dia. Belalang kepak dia ada kat sini sebenarnya. Dan ni belalang pepatung punya kepak ada 2. Ada 4. Sesungut kat mana sesungut? Sesungut untuk rama-rama ada ni. Kat depan ni ada 2. Belalang ni sesungut dia. Pepatung pun ada. Jadi kumpulan haiwan ini tidak sama. Dia berbeza. Tetapi dia ada bahagian tubuh badan yang sama. Iaitu apa? Kepak dan sesungut. Ini kumpulan haiwan yang kedua. Kita tengok kumpulan haiwan yang ketiga.
Cuba kamu tengok cikgu ada 3 kumpulan haiwan. Yang pertama cikgu ada apa ni? Siput. Yang kedua tengah-tengah tu apa? Ketam. Dan yang ketiga lebih kurang macam kura-kura lah. Soalan yang sama cikgu nak tanya. Adakah haiwan ini sama? Tidak sama sekali. Satu tu siput, satu tu ketam, satu lagi tu kura-kura. Nama dia berbeza, warna dia berbeza, cara hidup dia pun berbeza, bentuk fizikal dia pun berbeza. Tapi haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Cuba kamu tengok. Apa yang serupa ada pada ketiga-tiga haiwan ini? Kita ada apa? Cangkerang. Kalau kamu tengok, ketiga-tiga haiwan ini mempunyai cangkerang. Cangkerang tu apa? Ialah lapisan kulit yang sangat keras untuk melindungi tubuh badan haiwan ini. Ada banyak lagi haiwan yang sama macam ni yang mempunyai cangkerang. Dia berbeza tapi dia ada cangkerang. Apa? Kura-kura, penyu, labu-labi, apa lagi yang ada cangkerang? Banyak lagi haiwan yang ada cangkerang yang boleh kamu fikirkan. Itu ialah contoh yang ketiga. Itu yang cikgu nak kamu fahamkan. Haiwan-haiwan ini dia berbeza. Warna dia berbeza, nama dia berbeza, tapi dia ada tubuh badan yang serupa. Itu maksudnya berbeza tapi serupa. Jelas Kesimpulan yang kita dapat dalam pembelajaran pada hari ini apa? Terdapat haiwan yang berbeza, berlainan, tetapi dia mempunyai bahagian tubuh badan yang serupa ataupun sama. Macam tadi kumpulan haiwan pertama, cikgu tunjukkan pasal kepak dan sesungut. Lepas tu tanduk. Haiwan itu berbeza tapi dia ada tanduk, semua ada tanduk. Dan yang ketiga tadi kumpulan haiwan cangkerang. Nama dia lain tapi dia ada, semua binatang tu ada cangkerang. Itu kesimpulan yang kita dapat pada minggu ini. Haiwan berbeza, berlainan, tetapi mempunyai bahagian tubuh badan yang sama. Baik murid-murid, tugasan seterusnya cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 31, 32, 33 dan 34. Kita nak selesaikan semua tugasan ini pada minggu ini berkenaan dengan haiwan berbeza tapi serupa. Jelas tadi? Haiwan dia berbeza tapi ada persamaan pada anggota badannya. Contoh macam cangkerang, kepak, sesungut dan sebagainya. Bergantung kepada gambar yang kamu tengok ataupun soalan dia. Kita tengok muka surat 31. Alright. Kita baca. Haiwan di bawah dikelaskan mengikut bahagian tubuh badan yang serupa. Ada kumpulan A. Lepas tu ada kumpulan B. Nyatakan bahagian tubuh yang sama pada kumpulan tersebut. Awak tengok kumpulan A. Kumpulan A apa bahagian tubuh badan yang sama pada kumpulan tersebut? Sini ada rama-rama, ada belalang, lepas tu ada lipas. Apa yang sama? Cikgu ada tunjuk. Cikgu ada letakkan jawapan sama ada kepak atau sesungut ataupun cangkerang. Mana satu? Kamu letak dekat situ. Cikgu dah letakkan jawapan, kamu pilih, kamu letak dekat situ. Okey, kumpulan B. Kamu tengok ada siput, ada ketam, lepas tu ada siput juga tu tapi dia jenis yang lain. Apa yang sama kat situ? Tentu sekali cangkerang. Kamu tulis kat sini. Okey, sekarang seterusnya, namakan haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama dengan kumpulan A. Okey, kamu tengok kumpulan A, dia ada kepak, dia ada sesungut. Apa contoh haiwan yang lain yang ada sekeliling kamu yang mempunyai kepak dan sesungut? Kepak banyak, tapi tak semua haiwan ada kepak dan sesungut. Cuba fikirkan, apa contoh haiwan yang mempunyai kepak dan sesungut? Kamu tulis kat sini. Kamu tulis kat sini kumpulan A. Lepas tu kat kumpulan B. Apa contoh haiwan lain selain daripada siput, ketam dan siput ni yang mempunyai cangkerang? Cikgu nak kamu tulis. Eja binatang tu tulis kat dalam kotak ni. Boleh kamu buat. Kalau tak faham, terus tanya pada cikgu. Baik, untuk muka surat 32 pula, kita sambung. Labelkan dan jawab soalan berikut. Kita ada rama-rama, kita ada lalat dan kita ada pepatung. Labelkan, jawab dan
Jawab soalan berikut. Cuba kamu tengok. Anggota badan yang dilabelkan tu apa pada lalat, rama-rama dan pepatung? Dia mempunyai jawapan yang sama. Apa tu? Kepak. Jadi kamu tulislah dalam kotak, tiga-tiga kotak tu kepak. Baik, lepas tu kita jawab soalan. Dia kata, adakah haiwan ini sama? Sama tak haiwan? Pepatung, lalat dengan rama-rama ni sama ke tidak? Kalau ya, awak eja ya kat situ. Kalau tidak, awak eja tidak di garisan ni. Boleh Memanglah tidak, sebab rama-rama lah. Lalat lah. Pepatung lah. Haiwan ini tidak sama. So kamu eja tidak. Pergi soalan nombor 2. Adakah haiwan ini mempunyai bahagian tubuh yang serupa? Ada tak? Kalau ada, kamu jawab ya, eja kat garisan ni. Kalau tidak, katakan tidak lah kat situ. Tapi haiwan ini mempunyai bahagian yang sama. So kamu kena jawab apa? Ya. Okey. Lepas tu kita lengkapkan. Terdapat haiwan yang sama ada yang kamu eja. Serupa ataupun berbeza. Mana satu? Terdapat haiwan yang tetapi mempunyai bahagian tubuh yang tadi cikgu dah cakap tadi. Terdapat haiwan yang berbeza tetapi mempunyai bahagian tubuh yang sama. Kamu tulis kat dalam kotak Okey, kita sambung muka surat seterusnya. Muka surat 33 ni. Tandakan right pada petak yang sesuai. Kita ada apa ni? Tikus. Ini tikus. Yang ni ada apa ni? Kerbau. Bukan tikus, ini hamster. Hamster ni adik-beradik tikus jugalah. Cuma hamster ni kita boleh bela dalam sangkar. Tikus kita tak bela dia. Hamster kita boleh bela sebagai binatang kesayangan. Okey, kamu tengok bahagian tubuh. Kepala. Hamster ada tak? Ada. Kalau ada, tanda right kat situ. Kerbau ada kepala tak? Ada. Okey, badan. Hamster ada badan? Ada. Tanda right. Kerbau ada badan? Ada. Teruskan sampai habis. Okey. Lepas tu, kita pergi yang bawah ni. Warnakan jawapan yang betul. Terdapat haiwan yang apa? Berlainan ke serupa? Tetapi mempunyai bahagian tubuh yang kita dah buat banyak kesimpulan tadi. Terdapat haiwan yang berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Kamu warnakan jawapan yang betul. Kita pergi muka surat yang terakhir. Yang ni ada gambar apa ni? Ikan Kita duduk kat mana? Kat laut. Okey, kita pergi jawapan. Soalan A. Nama haiwan ini ialah apa? Buaya ke ikan? Kamu warnakan jawapan yang betul. Bahagian tubuh yang hilang ialah cuba tengok gambar ikan tu. Ada yang tak cukup kat situ. Minggu lepas kita dah belajar. Yang mana satu sisik, yang mana satu sirip. Bahagian tubuh yang hilang apa? Yang tak ada dekat dalam gambar ni apa? Kamu warnakan. Cikgu nak tengok. Betul tak jawapan? Kita dah belajar minggu lepas. Yang mana satu sisik, yang mana satu sirip. Kalau lupa-lupa boleh buka buku teks. Ada gambar ikan dan bahagian anggota badannya. Okey, yang ketiga. Fungsi bahagian yang hilang itu ialah untuk apa? Untuk berenang ke untuk melompat ikan punya? Apa anggota badan? Okey, yang seterusnya. Warnakan bahagian tubuh lain yang terdapat pada haiwan ini ialah ekor ada tak ekor? Kalau ada ekor, warnakan. Badan ada tak badan? Badan kalau ada, badan warnakan. Kepala, sisik, tanduk. Ikan ada tanduk tak? Tak ada. Jangan warnakan pula. Sayap. Kali ikan ada sayap? Tak ada. Seterusnya soalan E. Lakarkan bahagian yang hilang pada ikan di atas. Ada gambar ikan tu. Tak cukup tu. Cuba kamu tambah sikit lukisan ke atas tu. Ada satu anggota badan dia yang tak ada. Kamu tambah atas dan bawah dia tu. Apa nama tu? Sisik ke sirip? Cikgu nak tengok. Harap semua dapat. Baik, itu sahaja yang kita nak belajar pada minggu ini. Kamu selesaikan tugasan dan secara kesimpulannya, apa yang kita belajar pada minggu ini ialah haiwan yang berbeza, berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh badan yang sama. Cikgu ulang, terdapat haiwan yang berbeza ataupun berlainan tetapi mempunyai bahagian tubuh badan yang sama. Cikgu harap semua jelas. Kalau ada apa-apa boleh terus maklum pada cikgu. Kita jumpa dalam pembelajaran sains yang akan datang.
Terima kasih. Assalamualaikum.